Malaysia garang hadapi Filipina, tapi minta bantuan Indonesia saat bertemu Cina. Hubungan Malaysia dan Filipina sedang panas dikarenakan masalah sempadan atau perbatasan. Masalah ini pun hingga dibahas di Parlemen Malaysia. Nampaknya mereka akan bertindak tegas dengan mengirim surat protes ke Filipina. Di sisi lain, Malaysia tidak cukup berani menghadapi klaim Cina di Laut Cina Selatan. Mereka malah ingin memanfaatkan Pak Prabowo untuk atasi Laut Cina Selatan. Malaysia menghantar nota bantahan kepada Filipina berkaitan 2 akta maritim baru negara itu yang melanggar sempadan maritim Sabah pada Khamis. Timbalan Menteri Luar Datuk Muhammad Alamin menegaskan Akta Zon Maritim Filipina dan Akta Laluan Laut Kepulauan Filipina yang ditandatangani Presiden Ferdinand Marcos Jr. pada 8 November lalu disahkan telah melangkaui Berita Baru Malaysia 1979 yang dibuat berdasarkan Undang-Undang Antarabangsa. Menurut laporan media antarabangsa, kedua-dua akta maritim baru Filipina itu dilihat sebagai usaha untuk memperkukuh tuntutan Manila ke atas kawalan Laut Cina Selatan yang masih dipertikaikan sehingga kini. Memuktamadkan dan mempertimbangkan beberapa isu-isu utama yang akan kita masukkan dalam nota bantahan kita. Dan nota bantahan ini kita akan hantar hari ini juga demi menunjukkan komitmen kita bahawa hak kedaulatan negeri Sabah dan negara kita akan terus kita pertahankan. Nampaknya Malaysia hanya berani bersifat garang terhadap Filipina namun tak berani ketika berhadapan dengan Cina. Justru mereka malah ingin memanfaatkan Pak Prabowo untuk menghadapi masalah Laut Cina Selatan. Pengalaman Presiden Indonesia yang baru Prabowo Subianto dalam ketenteraan harus dimanfaatkan sepenuhnya oleh rakan-rakan dalam ASEAN, khususnya berkaitan Laut Cina Selatan. Syukri berkata dengan pengalaman Prabowo dalam ketenteraan dan pertahanan, negara yang terlibat dalam konflik Laut Cina Selatan dengan China boleh menjadikan beliau sebagai mentor untuk menguruskan isu geopolitik tersebut. Dan akhirnya hari ini Indonesia merupakan satu sebahagian daripada negara yang menjadi benteng untuk pertahanan di Laut Cina Selatan itu sendiri. Dan kita melihat bahawa bagaimana respon Indonesia juga terhadap isu pertembungan antara secara kolektif. Kalau kita lihat Vietnam, Filipina, Malaysia, Brunei dan juga Indonesia terlibat pastinya dengan isu untuk menjaga kedaulatan dan juga memastikan supaya kawasan ekonomi eksklusif yang kita teroka selama ini di kalangan negara-negara ASEAN itu sendiri, betul-betul kita nak berhadapan dengan kemarahan China. Menyusul pendirian Kementerian Luar Negeri Indonesia yang menegaskan bahawa mereka tidak mengiktiraf tuntutan China ke atas Laut Cina Selatan walaupun perjanjian maritim baru ditandatangani dengan Beijing pada hujung minggu lalu. China telah lama berselisih dengan negara-negara Asia Tenggara berkaitan Laut Cina Selatan di mana hampir keseluruhannya dituntut oleh Beijing melalui 9 garis putus yang turut melangkaui zon ekonomi eksklusif beberapa negara lain. Prabowo menyatakan walaupun Indonesia menghormati semua kuasa, negara itu akan tetap mempertahankan kedaulatannya sambil mengutamakan peluang kerjasama. Selamatkah Laut Cina Selatan sekarang? Terkawal ke teman tidak? Apa maksud terbuka? Terbuka yang saya tahu adalah laluan tanpa di-anchor South. Tapi apakah benda ini berlaku? Kita lihat bahawa ni Indonesia telah menghalau kapal-kapal nelayan Cina yang cuba masuk ke Indonesia. Indonesia saya ucap tahniah sebab dulu menterinya lagi hebat, iaitu dia bom habis semua kapal-kapal yang masuk ke Indonesia dan orang tak boleh masuk. Tapi sekarang mula mereka masuk ke kawasan Natuna dan mereka telah kejar. Nota bantahan kepada China dihantar, saya dengar cerita sebulan sekali. Tapi sekarang dah jadi 2 bulan sekali. Dia tanya berapa kerap dihantar sebab nota bantahan yang melibatkan hak kita. Sekarang nota bantahan dekat China itu pencerobohan kita. Jadi nota bantahan ni saya nak supaya menteri-menteri yang berucap ni jangan semangat dekat kami saya. Semangat kat orang luar tu. Tapi kedudukan kita di ASEAN adalah tempat ketujuh. Tempat ketujuh selepas yang pertama Indonesia, yang kedua Vietnam, yang ketiga Thailand, yang keempat Singapura, yang kelima Filipina dan yang keenam Myanmar. Dan kita tempat yang ketujuh dari segi kekuatan ketenteraan. Benda ni
bagi saya adalah satu yang tidak patut berlaku, kerana sepatutnya pembelanjaan bajet kita ni walaupun dari dulu memang 5%, tapi kita harus tengok juga pembelanjaan serantau macam mana negara-negara jiran kita harus seiring sebenarnya dengan pembelanjaan negara serantau. Indonesia merupakan negara dengan militer terkuat di kawasan Asia Tenggara, sehingga wajar jika Malaysia membutuhkan Indonesia untuk membantu menyelesaikan masalah bersama di Laut Cina Selatan. Bagaimana pendapatmu mengenai pembahasan kali ini, Sob? Tulis di komentar.